Baik, bila kita menyentuh tentang keselamatan ini Hani dan juga Auda ya, bukanlah hanya setakat kita ni secara fizikal ketika memandu, ketika berada di rumah ataupun bekerja dan sebagainya, akan tetapi juga sebenarnya dalam digital ni amatlah penting untuk kita ni menjaga keselamatan bersama. Ya, tepat sekali. Haruslah kita ni sama-sama mempertikatkan keselamatan kita ni, dan bagaimanakah caranya? Kita ni akan mengetahui menerusi segmen wawancara yang telah pun kita janjikan, segmen Cyber Security pada hari ini mengenai dengan tips dan langkah-langkah keselamatan cyber. Bersama dengan tetamu kita pada hari ini, Pengiran Muhammad Farid Zulhusni bin Pengiran Aziz, seorang Ketua Jurulatih Kesedaran Keselamatan Cyber. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat datang ke Rampai Pagi. Ya, terima kasih. Apa khabar Pengiran? Alhamdulillah. Sihat. Baik, juga menarik tajuk kita ni pada hari ini ya Pengiran ya, mengenai dengan tips dan juga langkah-langkah keselamatan cyber. Ya, seperti yang saya kongsikan tadi, bukanlah hanya setakat kita ni berada di luar, akan tetapi dalam digital ni sekarang ni semakin berleluasa, malah payahkan kita ni orang menutup pintu. Terbuka saja tu kerajaannya untuk dapat mengambil apapun data-data peribadi kita ni. Jadi untuk sebagai mukadimah kita ni mungkin dapat diterangkan dengan lebih lanjut apa yang akan dapat kita ni bincangkan mengenai ini. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Jumaat, salam sejahtera dan selamat pagi kepada Tuan Muammar dan Puan Hani dan para penonton Rampai Pagi pada hari ini. Diharapkan semuanya dalam keadaan sehat, walafiat dan sentiasa dalam inayah Allah, mendapat keberkatan, kesejahteraan dan kebahagiaan. Terlebih dahulu, pihak Cyber Security Brunei ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Rampai Pagi Radio Televisyen Brunei di atas jemputan wawancara pada pagi ini dan memberikan peluang kepada Cyber Security Brunei untuk mengongsikan mengenai topik yang akan dibincangkan, iaitu tip dan langkah-langkah keselamatan cyber, terutama sekali bagi pembukaan tahun 2023 ini. Dan seperti yang kita semua sedia maklum, kita sekarang berada dalam era atau zaman di mana aktiviti harian kita bergantung kepada penggunaan teknologi maklumat, komunikasi serta akses internet dalam kehidupan seharian. So bermaksud secara tidak langsung ini akan memudahkan kita kepada kita sebagai pengguna, Tuan Muammar sama Puan Hania, kepada ancaman serangan cyber seperti penyebaran malware, penipuan dalam talian, kebocoran data atau maklumat dan sebagainya. Pihak Cyber Security Brunei akan sentiasa mengingatkan orang ramai agar sentiasa peka dan sentiasa berhati-hati dan berwaspada dengan taktik yang digunakan oleh penjenayah cyber, dan juga kita sebagai pengguna harus meningkatkan pengetahuan tentang keselamatan siber kerana ianya bersifat dinamik dan sentiasa berubah dari masa ke semasa. Dan pastinya salah satu cara juga untuk mangsa-mangsa insiden keselamatan siber ini melaporkan adalah menerusi CSB sendiri. Jadi mungkin Tuan boleh mengongsikan antara statistik laporan insiden keselamatan siber setakat ini. Okay, terima kasih Puan Hanani. Untuk makluman Auda dan para penonton pada Rampai Pagi pada hari, salah satu perkhidmatan yang ditawarkan di bawah Cyber Security Brunei ialah Brunei Computer Emergency Response Team ataupun BREST, di mana badan yang bertanggungjawab sebagai pusat yang bertindak balas mengenai insiden keselamatan siber khususnya di negara Brunei Darussalam. Seperti yang dapat disaksikan di kaca skrin Auda, berikut dikongsikan laporan yang telah diterima oleh pihak BREST dari orang awam melalui talian hotline, email, WhatsApp dan juga rujukan daripada talian Darussalam 123. Sebelum saya menerangkan lebih lanjut mengenai rajah berikut, saya akan mengongsikan statistik laporan insiden keselamatan cyber bagi tahun 2021 dan 2022, di mana berlaku peningkatan yang amat ketara. Pada tahun 2022, sebanyak 496 kes telah dilaporkan berbanding pada tahun 2021 sebanyak 388 kes. Kes insiden keselamatan siber yang dilaporkan merangkumi pelbagai jenis jenayah cyber seperti serangan malware, penipuan atau lebih dikenali sebagai scam, bully siber, jenayah cyber yang berkaitan dengan media sosial, memeras ugut, penipuan berkaitan dengan pelaburan dalam talian yang banyak ditawarkan di media sosial, jenayah cyber berkaitan dengan mata wang kripto ataupun lebih dikenali dengan cryptocurrency dan sebagainya. Dan merujuk kepada rejah berikut, pada tahun 2022, sebanyak 165 kes dilaporkan, iaitu 33% berkaitan dengan media sosial. Diikuti dengan penipuan scam sebanyak 21%, kes pancingan data atau phishing dan bully siber sebanyak 7%.
Dan seperti yang dinyatakan, kes yang paling banyak dilaporkan adalah berkaitan dengan media sosial. Ini termasuk rampasan aplikasi WhatsApp dan Telegram. Penyamaran atau penipuan dalam talian, skim cepat kaya yang menawarkan pelaburan yang ditawarkan menjanjikan pulangan yang tinggi dengan risiko yang rendah atau tidak mengikut piawaian sistem pelaburan yang sebenar dan sepatutnya, dan bermacam-macam lagi. Ya. Okay, baru-baru ini pihak Brusek telah mengeluarkan panduan dan nasihat keselamatan siber melalui media sosial rasmi mengenai lonjakan dalam kes rampasan aplikasi Telegram ataupun lebih dikenali dengan Telegram takeover di negara Brunei Darussalam. Ianya bukan saja terjadi bagi aplikasi Telegram saja, tapi juga boleh berlaku kepada aplikasi lain seperti WhatsApp dan sebagainya. Kes rampasan Telegram ini ialah kegiatan pengambilan akaun Telegram yang melibatkan penipuan pemindahan wang yang masih lagi aktif sejak dari tahun 2022 hingga hari ini dan membimbangkan kerana semakin ramai yang individu yang telah menjadi mangsa dan telah memindahkan wang berjumlah di antara RM200 Brunei hingga RM1,000 kepada si penipu. Dianggarkan bilangan kes yang belum atau tidak dilaporkan adalah lebih tinggi. Pada mulanya, si penipu akan merampas akaun Telegram pengguna. Kemudian mereka akan menggunakan akaun tersebut untuk meminta wang daripada orang yang dalam senarai kenalan ataupun kontak list. Ya. Ini terjadi disebabkan pengguna telah mengkongsikan kod 5 digit daripada akaun Telegram melalui sama ada tangkapan skrin ataupun sebagainya. Dan apabila kod 5 digit ini dikongsikan, si penipu akan mendapat akses kepada seluruh Telegram akaun pengguna termasuk senarai kenalan. Selepas itu, mereka akan menyamar sebagai pengguna dan akan menggunakan pelbagai alasan sama ada untuk yang pertama meminjam ataupun meminta wang daripada senarai kenalan untuk dipindahkan ke nombor akaun tempatan yang tertentu. Ya. Kemungkinan besar, Puan Hani dan Tuan Muammar, senarai kenalan yang dihubungi akan mengikuti permintaan itu kerana mereka merasakan atau berpendapat bahawa permintaan itu adalah daripada seseorang yang mereka kenali. Ya. So apabila rampasan Telegram ini berlaku, ianya akan memberi impak dan kesan yang berkaitan dengan kecurian identiti, kemungkinan besar kerugian kewangan dan setentunya kehilangan akses kepada akaun Telegram mereka. So nasihat dan panduan yang disarankan oleh pihak Brusek ialah yang pertama, jangan sesekali mengongsikan kod pengesahan ataupun kod log masuk kepada sesiapa walaupun permintaan itu datang dari orang yang kita kenali. Yang kedua, sentiasa berhati-hati dan berwaspada dengan permintaan luar biasa yang diterima melalui Telegram atau aplikasi lain. Hubungi pengirim untuk memastikan sama ada mereka benar-benar telah menghantar mesej tersebut, terutama sekali jika mesej itu mencurigakan. Dan yang paling penting ialah untuk mendayakan pengesahan 2 langkah atau lebih dikenali dengan two-factor authentication ataupun multi-factor authentication untuk Telegram account AUDA. Baik, mungkin dapat dikongsikan oleh pengiran sendiri juga pada ketika ini dengan adanya kecurian identiti ataupun mereka ini menghantar untuk meminta kod-kodnya. Adakah mereka ini kebanyakannya tempatan hinggakan mereka berbahasa Melayu ataupun mereka berbahasa Inggeris dan juga bukan orang tempatan? Ya, kombinasi daripada Brunei dan luar negeri juga yang telah dilaporkan. Jadi memang sukarlah ya untuk memastikan mereka ini orang luar ataupun bukanlah orang kenalan kita ni. Jadi caranya yang terbaik adalah untuk menghubungi kepada rasanya mungkin yang meminta bantuan tersebut. Ya. Proses investigasi akan mengambil masa jika ianya berkaitan dengan dunia tempat sempadan, lebih kenali dengan internet. Ia akan mengambil masa selalunya untuk proses investigasi dan sebagainya. Sebab pernah saya dengar kalau akan memastikan orang itu scammer ataupun Indah, bawa ia cakap Brunei. Tapi sebenarnya Indah semestinya harus juga kita ni sama-sama berwaspada kerana scammer ni terdapat berada di mana-mana sahaja. Jadi mungkin jualah ya atau pun masih juga ditipu. Paling penting hubungi saja. Bandar kinda saja. Tepat. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada lagi tips ataupun langkah-langkah keselamatan bagi pihak pengiran sendiri untuk mengurangkan risiko ancaman siber ini. Okay, terima kasih. Berikut adalah tips dan langkah-langkah keselamatan yang disarankan. Yang pertama, kalau boleh ditukar kata laluan. Jangan guna kata laluan yang sama setiap masa. Amalan terbaik ialah untuk menukar kata laluan sekurang-kurangnya 3 ke 6 bulan sekali. Jangan menggunakan semula kata laluan yang pernah digunakan. Elakkan menggunakan kata laluan yang sama untuk semua akaun dan pastikan setiap akaun mempunyai kata laluan yang unik, kukuh dan selamat. Seterusnya, jangan terlebih kongsi maklumat.
Auda harus mengelak daripada berkongsi maklumat peribadi seperti alamat, nombor telefon, nombor kad pengenalan dan sebagainya. Malah berkongsi maklumat seperti warna kegemaran, nama haiwan kesayangan boleh membawa padah ataupun masalah di kemudian hari. Betul. Maklumat pengenalan seperti ini sering dikaitkan dengan soalan keselamatan ataupun lebih dikenali dengan macam security question untuk perbankan dan email. Soalan ini selalunya akan ditanyakan untuk tujuan verifikasi. Oleh itu, perkongsian maklumat peribadi secara berlebihan boleh menyebabkan kes kecurian identiti berlaku. Itulah pentingnya untuk kita melindungi identiti kita sebagai identiti kita dengan tidak berkongsi maklumat peribadi yang berlebihan, terutama sekali di media sosial. Ya. Kemudian, sandarkan fail ataupun lebih dikenali sebagai backup. Ini adalah penting terutama sekali bagi tujuan pemulihan sekiranya berlaku kerosakan ataupun kehilangan maklumat. Dan dengan sedemikian boleh membantu mengurangkan kes dan impak serangan cyber jika ianya berlaku. Seterusnya, kemaskini perisian. Mengemaskini perisian adalah salah satu keselamatan siber yang paling penting dan selalu diambil kira bagi memastikan perisian dan sistem dikemaskini dan dilindungi dari ancaman cyber dan akan menghalang penjenayah cyber daripada mengeksploitasi sistem tersebut. Okay, seterusnya, penggunaan VPN atau lebih dikenali dengan Virtual Private Network. Penggunaan VPN akan melindungi maklumat peribadi Auda dan boleh menghalang penjenayah cyber daripada mengakses sambungan ataupun rangkaian Auda. Dan pada masa yang sama, ianya juga dapat membantu mengekalkan integriti maklumat yang Auda hantar dan diterima dengan selamat dan terkawal. Dayakan two-factor atau multi-factor authentication pada akaun Auda. Ini memerlukan Auda untuk memasukkan kod laluan tambahan yang berfungsi sebagai lapisan keselamatan yang dihantar melalui sama ada pesanan ringkas SMS atau menggunakan pengecaman cap jari ataupun muka. Seterusnya, fikir sebelum klik. Ini adalah salah satu komponen email keselamatan siber yang paling penting dan patut diamalkan untuk memastikan data atau maklumat Auda selamat. Sentiasa berhati-hati dengan pautan tidak diketahui yang Auda terima sama ada melalui email, mesej ataupun apabila melayari laman sesawang. Dan yang last sekali, yang terakhir ialah sentiasa berhati-hati dan berwaspada dengan taktik yang digunakan oleh penjenayah cyber dengan meningkatkan pengetahuan keselamatan tentang keselamatan cyber kerana ianya sentiasa berubah dari masa ke semasa. Memang. Jadi penjenayah cyber ini memang mereka mempelajari menerusi komunikasi yang mereka telah pun jalankan. Contohnya saja, kalau mereka mengetahui yang kita merupakan orang Melayu, mereka akan cuba untuk menggunakan bahasa Melayu. Jadi mula-mula mungkin bahasa Inggeris, tetapi mereka akan cuba untuk mengikuti bagaimana cara Ketanyi mereply balik ataupun membalas balik teks-teks mereka. Jadi antaranya juga yang harus Ketanyi cuba ketahui adalah apabila mereka meminta untuk menghantar screenshot. Kadang-kadang orang mikir kalau screenshot tidak akan memberikan wang kan. Tapi rupanya screenshot itu terdapat satu laman ataupun pautan yang boleh memberikan mereka akses kepada akaun Ketanyi. Jadi itulah antara tips-tips dan langkah-langkah yang telah pun dikongsikan dari pihak Cyber Security Brunei. Mungkin juga boleh dikongsikan salah satu kes yang baru sahaja berlaku mengenai dengan godaman Telegram tersebut. Mungkin boleh dikongsikan bagaimana ianya terjadi dan bagaimananya ianya terjadi. Adakah ianya terjadi kepada satu orang ataupun banyak orang? Seperti yang dinyatakan tadi, terdapat lonjakan kes yang dilaporkan kepada pihak berusaha mengenai dengan Telegram ini. Ya. Majoriti ialah orang Ketanyi lah, orang Brunei menjadi mangsanya. Ya, jadi apakah antara ancamannya apabila akaun Telegram itu digodam? Adakah mereka dapat mengakses segala maklumat, contohnya perbankan dan sebagainya? Majoriti akan dapat mengakses seluruh akaun Telegram termasuk rangkaian senarai nama ataupun contact list di mana ia akan menghubungi senarai list untuk meminjamkan ataupun meminta wang daripada mereka. Dan of course impaknya adalah kehilangan wang, kewangan dan sebagainya. Jadi banyaknya adalah kerana bermotifkan untuk kewangan. Jadi itulah antara ancaman-ancamannya dan juga beberapa tips yang telah pun dikongsikan. Akhirnya mungkin penonton Ketanyi ingin mengetahui bagaimana caranya untuk menghubungi pihak CSB untuk mendapatkan bantuan. Okay, berikut dikongsikan cara untuk melaporkan jika sekiranya terjadi apa saja jenis insiden berkaitan dengan jenayah cyber.
Auda boleh menghubungi kami melalui email kepada reporting@bruset.org.bn. Talian hotline 245-8001 yang beroperasi selama 24 jam dan di talian 717-0766 bagi pengguna WhatsApp. Untuk makluman lebih lanjut, orang ramai boleh melayari laman web rasmi Cybersecurity Brunei di www.csb.gov.bn. Dan juga maklumat lebih lanjut mengenai keselamatan cyber boleh didapati di laman sesawang Secure Verify Connect di www.secureverifyconnect.info, di mana laman web tersebut ada inisiatif daripada pihak Bruset ataupun Cybersecurity Brunei yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan keselamatan melayari internet dan keselamatan maklumat di kalangan masyarakat di Brunei terutamanya. Jadi Auda boleh laporkan segala kejadian keselamatan cyber dan mungkin terdapat beberapa soalan mengenai dengan keselamatan cyber. Auda boleh saja menghubungi talian dan juga laman yang telah pun dikongsikan sebentar tadi. Dan taliannya adalah 24 jam. 24 jam, beroperasi selama 24 jam. Ya, jadi apa sahaja mungkin ada sebenarnya antara mangsa-mangsa kejadian keselamatan siber ini. Mungkin apabila ianya terjadi, mereka akan berasa panik. Betul. Dan tidak akan mengetahui apa yang harus dilakukan. Mungkin pertama kali yang mereka akan lakukan Google bagaimana caranya apabila akaun Ketani dihack ataupun diteliti melalui YouTube. Tetapi sebenarnya di negara Brunei Darussalam sendiri terdapat sebenarnya satu kemudahan ini dan Cyber Security Brunei sentiasa sedia membantu selama 24 jam apabila terjadinya sebarang kejadian yang berkaitan dengan keselamatan siber. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Pengiran Muhammad Farid Zulhusni bin Pengiran Aziz, menjunjung kasih atas kehadiran di Rampai Pagi pada hari ini untuk menerangkan lebih lanjut mengenai dengan tips dan langkah-langkah keselamatan siber. Assalamualaikum dan terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih.